Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada tuan-puan yang menonton video pembentangan ini. Saya Nur Syafiqah binti Muhammad Yunus mewakili SDKC Banfu ingin membentangkan serba sedikit tentang projek atau bahan inovasi yang telah saya cipta. Bahan inovasi yang saya cipta diberi nama iaitu Cantum Cuba Jaya CCJ. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, izinkan saya menceritakan serba sedikit tentang latar belakang penghasilan inovasi ini. Seperti yang telah dimaklumkan pada tahun 2022, KPM telah melancarkan satu program bantu membaca. Program ini dilancarkan bagi membantu murid yang tidak menguasai kemahiran membaca dengan baik akibat terkesan dengan PKP. KPM telah membagikan kepada 3 kategori bagi melihat sejauh mana penguasaan murid dalam kemahiran membaca. 3 kategori tersebut ialah murid yang tidak boleh membaca langsung, murid yang boleh membaca sedikit dan murid yang boleh membaca dengan lancar tanpa bantuan daripada guru. Berdasarkan data yang dikutip, sekolah saya juga tidak terlepas daripada masalah ini. Lebih-lebih lagi, murid di sekolah saya ini merupakan murid bukan penutur natif bahasa Melayu. Dengan ini, saya telah mengambil inisiatif dengan menghasilkan inovasi untuk membantu murid menguasai kemahiran membaca sekaligus meningkatkan penguasaan bahasa Melayu mereka. Pada awalnya, bahan inovasi ini saya gunakan kepada murid yang saya mengajar. Tetapi pihak pentadbiran meminta saya mengaplikasikan bahan ini kepada semua guru subjek bahasa Melayu di sekolah saya. Berikut merupakan model yang diberikan oleh KPM kepada guru untuk dijadikan rujukan dan panduan dalam menjayakan program bantu membaca tersebut. Tuan-puan boleh mengimbas kod QR yang telah saya paparkan untuk melihat modul ini. Di dalam modul ini, pihak KPM telah membagikan kepada 5 unit untuk menguji sejauh mana tahap penguasaan murid dalam kemahiran membaca. Bagi murid yang tidak boleh membaca langsung, mereka tidak menguasai unit 1 dan unit 2, di mana unit ini perlu menyebut dan membunyikan huruf vokal serta beberapa suku kata tertutup. Okey, ini unit 1 dan ini unit 2. Okey, rekod penguasaan. Dari sini kita kumpulkan data. Okey. Murid yang melepasi sehingga unit 4, murid ini dikategorikan sebagai murid yang boleh membaca sedikit. Dalam 2 unit ini, perkara yang diuji ialah membaca perkataan tunggal yang mengandungi 1 dan 2 suku kata dan unit 4 pula membaca perkataan yang mempunyai 3 suku kata. Seterusnya, di unit terakhir iaitu unit 5, murid diminta membaca ayat mudah dan ayat pendek. Di sini kita dapat menguji murid yang boleh menguasai sehingga unit 5 ini dikira murid yang boleh membaca dengan lancar. Kita sudah lihat bagaimana ujian membaca kepada murid berlangsung. Sekarang kita boleh lihat di sini data yang telah saya kumpulkan. Seramai 35 orang murid yang dikategorikan sebagai murid yang tidak boleh membaca langsung. Jumlah ini agak membimbangkan bagi sekolah kami. Agak sini. Jumlah dia ialah 35 orang. Selain daripada itu, saya juga telah membuat beberapa tinjauan tentang suku kata yang paling suka dibaca oleh murid. Tinjauan ini saya berikan kepada guru untuk melihat sejauh mana kesukaran murid untuk membaca suku kata. Berdasarkan data yang telah dikumpul, murid mempunyai masalah dalam membaca suku kata tertutup. Suku kata tertutup yang ini yang paling tinggi iaitu 71.4% iaitu suku kata tertutup KVK. Dengan inovasi yang dicipta ini, saya memfokuskan kepada kemahiran membaca bagi suku kata tertutup iaitu KVK, KVK dan KVK. Tambahan lagi, ia terus menjadi satu masalah apabila sebilangan murid
tidak mengenal huruf atau tidak tahu membunyikan huruf tersebut. Okey, sekaligus apabila mereka tidak mengenal huruf dan tidak tahu membunyikan huruf tersebut, okey, mereka terus berdiam. Okey, mereka tidak mahu cuba walaupun sudah dibantu oleh guru bimbingan. Dengan pemasaran ini, mereka mencipta satu inovasi yang tidak memberikan tekanan kepada murid. Okay, murid boleh bermain sambil belajar. Okay, jadi objektif saya mencipta inovasi ini, saya hanya ingin memfokuskan kepada meningkatkan penguasaan murid untuk mengeja, menyebut dan membaca suku kata tertutup iaitu KVK, KV, KVK dan KVK, KVK. Okay. Objektif yang kedua pula, saya ingin meningkatkan kosakata murid dengan menggunakan bahan inovasi cantum cuba jaya ini. Okay, kumpulan sasaran. Okay, seterusnya kumpulan sasaran seperti yang saya beritahu di awal pembentangan ini, kumpulan sasaran yang saya ialah seramai 35 orang murid. Namun, bukan saya seorang yang membimbing semua murid ini. Murid-murid ini dibagikan kepada guru subjek bahasa Melayu yang lain. Okay, ada kerjasama di antara guru subjek bahasa Melayu lah. Okey, sekarang sudah tiba masanya saya menguraikan sedikit bahan inovasi yang telah saya ketengahkan dalam pembentangan ini. Bahan ini diberi nama Cantum Cuba Jaya CCJ. Saya mendapat ilham daripada permainan jigsaw puzzle. Okey, kita ada pernah main dulu jigsaw puzzle kecil, main ketika waktu kita kecil, ketika waktu kita besar pun kita main jigsaw puzzle. Semua orang kenal apa itu jigsaw puzzle yang mencantumkan keratan-keratan gambar tu dan menjadi satu gambar yang sempurna. Okey. Jadi dengan permainan tersebut, saya mengaplikasikan ke dalam bentuk pembelajaran. Okey. Dengan mencantumkan suku kata tersebut, murid sekaligus akan terus mencuba untuk menjadikan keratan tersebut kepada satu perkataan yang lengkap. Okey, apabila sudah lengkap keratan tersebut, murid akan cuba mengeja dan menyebut. Seterusnya, boleh membaca dengan jayanya. Begitulah terciptanya inovasi. Inovasi ini iaitu Cantum Cuba Jaya. Seterusnya berkenaan kos menghasilkan inovasi ini, saya menggunakan kertas A4 yang sedikit keras supaya ia boleh diguna pakai dalam jangka masa yang lama. Serta saya liminatkan kertas tersebut. Okey? Supaya seperti saya cakaplah, supaya ia boleh digunakan pakai sehingga satu masa yang lama. Okay, memandangkan ia memerlukan cetakan daripada komputer, jadi saya telah memasukkan bajet pendakwat pencetak ke dalam bajet ini, iaitu dalam bajet inilah. Okay, jadi jumlah untuk menghasilkannya iaitu sebanyak RM155 Malaysia. Namun ia boleh walaupun kos ia agak besar, namun ia boleh diguna pakai berulang-ulang kali. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pelaksanaan aktiviti. Sepanjang sesi bimbingan berlangsung, terdapat beberapa aktiviti yang dijalankan. Aktiviti pertama iaitu pengenalan huruf dan suku kata. Sebilangan murid daripada 35 orang murid yang tidak boleh membaca, masih ada yang keliru dengan beberapa abjad dan suku kata. Aktiviti satu ini sangat penting bagi melihat sejauh mana kelemahan murid tersebut. Kita boleh tengok murid itu lemah bahagian mana. Untuk aktiviti kedua, pengenalan perkataan pada kad imbas yang disediakan. Guru-guru akan memperkenalkan kad imbas tersebut, membaca bersama-sama dengan murid supaya murid tahu apa perkataan yang akan mereka cantumkan. Dan seterusnya aktiviti yang ketiga, permainan bahasa dimulakan. Guru bimbingan akan memisahkan kad bacaan tersebut. Murid akan melakukan aktiviti mencantumkan. Selepas mencantumkan, kad tersebut akan menjadi satu perkataan yang lengkap yang bermakna. Selepas itu, sesi bimbingan bacaan berlangsung antara guru dan murid. Akhir sekali, objektif saya yang kedua iaitu meningkatkan kosakata. Dekat sini aktiviti yang terakhir.
Bagi membantu murid meningkatkan kosakata, guru akan menyebut perkataan, murid mencantumkan perkataan tersebut dan memadankan ia dengan gambar yang betul. Okey, jadi keseluruhan aktiviti ini dilaksanakan tanpa memberikan tekanan kepada murid. Okey, ini yang saya cakap bermain sambil belajar. Okey, seterusnya. Ini merupakan gambar sepanjang aktiviti berlangsung. Okey, kita dapat lihat di sini murid sedang mencantumkan keratan-keratan abjad. Okey, dekat sini murid sedang mencantumkan keratan-keratan abjad dan selepas cantuman ini siap, selepas abjad-abjad ini siap disusun, okey, mereka akan dibimbing oleh guru untuk membunyikan abjad-abjad tersebut. Okey, yang ini pula murid sedang mencantumkan suku kata KVK. Okey, selepas cantuman siap, selepas keratan ini siap, guru akan membimbing mereka membaca dan ada aktiviti mengeja dan menyebut. Okey, ini aktiviti di antara guru bimbingan lah. Ada guru bimbingan yang melakukan aktiviti ini di perpustakaan. Okey, dekat sini kita dapat lihat murid sedang mencantumkan suku kata KV, KVK, dan yang ini mereka sedang mencantumkan suku kata KVK. Okey, kita dapat lihat di sini murid-murid ini sangat gembira melakukan aktiviti ini. Ini juga aktiviti cantuman juga. Okey, murid sedang mencantum suku kata KVK, KVK, KVK. Okey, dan kita dapat lihat sendirilah wajah mereka yang gembira melakukan aktiviti ini. Okey, sekiranya tuan-puan mempunyai kelapangan masa, tuan-puan boleh mengimbas QR code ini untuk menonton video aktiviti yang menggunakan bahan inovasi cantum, cuba dan jaya ini. Selepas beberapa sesi berlangsung, saya dan guru-guru lain menguji murid dengan menggunakan modul yang diberikan oleh KPM tersebut. Kita boleh lihat di sini terdapat penurunan bilangan murid yang tidak boleh membaca langsung. Daripada 35 orang murid turun kepada 21 orang murid. Walaupun penurunan tersebut mengambil masa, namun murid terus konsisten dalam mencuba untuk menguasai kemahiran membaca. Okey, penurunan yang sedikit ini memberikan kesan yang positif kepada pihak sekolah saya. Okey, saya juga telah membuat sedikit kaji selidik berkenaan keberkesanan bahan inovasi ini kepada guru subjek Bahasa Melayu. Okey, ada 4 soalan yang saya cipta. Okey, soalan pertama, adakah bahan inovasi ini memudahkan guru untuk membimbing? Ya, semua guru mengatakan bahan inovasi ini memudahkan guru untuk membimbing. Okey, seperti yang kita tahu, tugas seorang guru bukan hanya mengajar di sekolah, namun pelbagai tugasan lain juga perlu dilaksanakan. Jadi, dengan ada bahan seperti ini, guru tidak perlu bersusah payah mencari bahan yang lain. Okey, mereka boleh menggunakan bahan ini dalam jangka masa yang panjang dan berulang-ulang kali. Okey, sekiranya telah berulang kali kita guna, kita boleh print, kita boleh cetak yang baru. Okey. Soalan 2, adakah bahan inovasi ini memberikan keseronokan kepada murid untuk membaca? Okey, semua guru memberikan jawapan ya. Okey, ini adalah dengan maklum balas ini, okey, yang matlamat utama saya, okey, telah tercapai. Okey, saya mencipta bahan ini untuk mengubah pendapat murid yang mengatakan Bahasa Melayu subjek membosankan. Jadi saya terapkan elemen bermain sambil belajar agar murid merasakan Bahasa Melayu satu subjek yang seronok dan tidak membosankan. Okey. Selain itu, murid juga tidak perlu menunggu guru bimbingan untuk menjalankan aktiviti yang telah saya katakan tadi. Okey, mereka boleh minta bantuan daripada rakan-rakan yang lain, rakan-rakan yang telah menguasai kemahiran membaca untuk membantu mereka. Okey, dengan ini pembelajaran di antara rakan dengan rakan boleh meningkatkan penguasaan Bahasa Melayu mereka lah, lebih berkesan dan lebih menyeronokkan, dan
serta tidak mudah rasa tertekan sebab mereka belajar dengan rakan mereka sendiri. Okey, seterusnya, soalan ketiga, saya bertanyakan, adakah bahan inovasi ini meningkatkan penguasaan kemahiran membaca murid? Okey, semua guru bersetuju. Okey, dan memberikan jawapan yang positif. Okey, seperti data yang saya bentangkan tadi, okey, kita dapat lihat penurunan bilangan murid yang tidak boleh membaca langsung pada tahap yang baik. Okey, ini menunjukkan kesan yang positif berkenaan bahan tersebut kepada peningkatan penguasaan kemahiran membaca murid. Dan akhir sekali, okey, keberkesanan bahan inovasi ini boleh diterapkan tak, atau boleh diaplikasikan tak dalam subjek yang lain. Okey, semua guru subjek Bahasa Melayu mengatakan ya. Okey, kebanyakan guru sekolah saya yang mengajar Bahasa Melayu, mereka juga mengajar subjek yang lain. Okey, jadi mereka mengatakan konsep inovasi cantum cuba jaya ini boleh diaplikasikan dalam subjek lain seperti matematik, sains dan lain-lain. Okey, secara kesimpulannya, okey, kita dah lihat segala maklum balas dari pihak guru, dari penurunan bilangan murid. Okey, secara kesimpulannya, sepanjang bahan inovasi ini diguna pakai, kita dapat lihat banyak kesan positif pada murid. Dan murid menukar pemikiran mereka bahawa Bahasa Melayu juga subjek menyeronokkan. Okey, setiap murid mempunyai kepelbagaian perbezaan. Okey, dengan ini, guru perlu mempelbagaikan kaedah, strategi dan kemahiran penyampaian pengajaran agar keberhasilan murid yang disasarkan dapat dicapai dengan jayanya. Inovasi cantum cuba jaya yang dijalankan ini bukan sahaja memberikan keseronokan kepada murid untuk mengeja, menyebut, membaca suku kata, malah dapat meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran membaca. Murid yang lemah perlu dibantu kerana setiap murid mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kejayaan. Jadi, saya berharap bahan inovasi yang saya cipta ini dapat sambutan daripada pihak tuan-puan, malah mampu memberikan kesan yang positif kepada mereka-mereka yang memerlukan. Okey. Sampai di sini sahaja pembentangan daripada saya. Segala yang baik datangnya dari Allah dan segala yang buruk, salah dan silap itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.